Assalamualaikum, hai semua. Terima kasih kerana menonton Capsule The Amin Idris Show. Hidup ini, biarlah kita melihat umpama kita menggunakan mata lebah. Kita mencari keindahan bunga yang akhirnya kita menghasilkan madu yang memberi manfaat. Bukannya kita melihat umpama kita menggunakan mata lalat, semua benda kita tengok jadi berfalsafah pula. Tujuannya, Brahmi nak bagi tahu, bila timbul satu isu, kalau kita melihat pada pandang sudut positif, kita akan dapat yang positif. Bila satu isu tu menjadi perbualan, menjadi kontroversi, menjadi perbincangan rakyat dan netizen, maka tertanya-tanya apa yang betul. Jadi bila datang jawapan yang ilmiah, rakyat netizen dapat ilmu baru. Begitu juga dalam isu tongkat. Tongkat apa? Tongkat khutbah. Pertama sekali, Brahmi ucap terima kasih pada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Muhammad Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama, kerana memberi teguran pada rakyat yang upload gambar-gambar yang penuh kreatif dalam menyampaikan khutbah hari raya. Maklumlah, first time solat sunat Aidilfitri di rumah kena jadi khatib pula tu. Dan untuk menghidupkan sunnah, maka dicarilah segala apa benda macam, segala serba mok neko untuk menggantikan menjadi tongkat. Dan sebut tentang tongkat, ia berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khataba fil harb khataba ala qausin wa idza khataba fil jum'ah khataba ala asan. Maksudnya Rasulullah SAW bila baginda berkhutbah di medan peperangan, baginda menggunakan busur memanah. Dan kalau baginda berkhutbah pada hari Jumaat, baginda menggunakan tongkat. Jadi tongkat itu dijadikan sebagai sunnah ketika berkhutbah. Maka ramailah kita mencari tongkat. Tapi tak kurang juga yang kata, bro, saya tak berniat pun untuk mempersendakan agama. Saya tak berniat pun untuk buat lawak ke, nak buat kelakar ke, apatah lagi nak jadikan bahan gurauan. Yang tu, bab ikhlas kita berserah pada Allah Azza wa Jalla. Sebab soal ikhlas adalah soal hati dan kita tak boleh nak baca hati manusia, kan? Biarlah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi kata, "Inni lam umar an anqub an qulubin nas wala asyqa butunahum." Maksudnya, sesungguhnya aku tidak diperintahkan, Nabi kata baginda tak diperintahkan untuk menyakiti hati manusia dan juga untuk menilai ataupun mengorek lubuk hati manusia, hati perut manusia. Sebab hati manusia kita tak tahu. Jadi soal ikhlas, biarlah kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita tak tahu. Tapi kebimbangan yang Berhormat Menteri ialah takut benda tu menjadi bahan gurauan. Orang yang bukan beragama Islam tengok pun nanti tak cantik. Jadi beliau bagilah teguran. Disebabkan itulah Brahmi rasa Brahmi silap, maka Brahmi minta maaf dan terus delete post tu dekat Facebook, dekat Instagram dan juga dekat Twitter. Yalah, bila kita tahu kita salah, kita minta maaf lah. Buat apa kita ego nak mempertahankan benang yang basah, kan? Cuma Brahmi nak tambah, dalam bab hadis tadi, Imam An-Nawawi, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, kira beliau ni, Imam Nawawi ni kira tokoh otai lah dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau dalam kitabnya sendiri iaitu An-Nawawi Al-Majmu' Asy-Syarh Al-Muhazzab, beliau menukilkan, kalau tak ada pedang ke, tak ada busur memanah ke, tak ada tongkat ke, kata beliau cukuplah sekadar menenangkan tangan dia, iaitu meletakkan tangan kanan atas tangan kiri, kan? Ataupun lepaskan je sebagai tanda dia tenang dan relax, supaya dia boleh menyampaikan khutbah dengan penuh kekhusyukan. Jadi, bila kat rumah tak ada tongkat, kata Imam Nawawi, tak payahlah. Lagi sempoi, menurut fatwa daripada Kerajaan Negeri Perlis, di dalam fatwa Jabatan Mufti Perlis sejak 2018 lagi, iaitu fatwa Perlis mentarjihkan tidak termasuk sunnah untuk khatib memegang tongkat ketika berkhutbah, melainkan jika ada keperluan seperti khatib yang uzur atau seumpama dengannya. Maknanya tak ada isu pun kalau tak ada tongkat, tak ada masalah. Nampak bila isu ni jadi kontroversi, dia mendesak macam Brahmin buka kitab-kitab, kan, cari hadis-hadis, cari ayat Quran yang berkaitan, cari fatwa-fatwa yang ada. Nah, dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Dan Al-Qaradawi, seorang ulama besar yang masih hidup lagi sekarang, Qaradawi ni kira legend lah. Malaysia pun pernah bagi anugerah tokoh makli hijrah dekat beliau. Kata beliau, tongkat ni adalah salah satu sunnah yang disalah erti oleh masyarakat, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang baginda kata pakai tongkat ketika berkhutbah adalah kerana usia baginda sudah lanjut usia. Dan Jabatan Mufti Perlis menggunakan sebab ini
sebagai memahami teks hadis dan juga konteks hadis. Sebab dalam memahami hadis, jangan kita tengok teks saja, kena tengok konteks, situasi, keadaan tersebut. Kenapa Nabi cakap macam tu? Kesimpulannya, kawan-kawan semua, bagi mereka yang nak berpegang kepada pendapat tongkat itu sebagai sunnah, peganglah. Dengan syarat kita pegang betul-betul. Jangan kita buat lawak, kan, kita jadikan sebagai bahan untuk orang gelak dan sebagainya. Dan bagi mereka yang nak pegang kepada illah hadis, sebab hadis, melihat konteks hadis, sebab dia sihat, dia gagah, dia boleh berdiri lama, tak payahlah tongkat. Yang penting khutbah itu sampai kepada mereka yang benar khutbah tersebut, bukannya bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Jadi semoga pencerahan ini memberikan pencerahan pada kita semua. Dan pada mereka yang tak senang dengan tegurannya Muhammad Menteri, janganlah kita mengata, kita kutuk, tulis pula kata yang tak elok tentang beliau. Beliau seorang yang alim, seorang yang soleh, insya-Allah seorang yang menjaga malam, berjaga di waktu malam. Orang yang berjaga di waktu malam, doa dia makbul. Kan, kita dok mengata dan sebagainya, dibimbangi apa yang kita kata tu kena balik kat kita. Nauzubillah min zalik. Kalau tak setuju, tulis dengan tulisan yang mengkritik secara ilmiah. Tak ada hal, tak ada masalah. Kan? Dan sekali lagi, Brahmi ucap terima kasih pada Yang Berhormat Menteri Agama kerana memberikan teguran. Jangan risau, Brahmi takkan saman 1 juta. Selamat Hari Raya, Aid Mubarak. Semoga Allah menerima ibadah kita. Assalamualaikum. Bye-bye.